Belum cukup sebulan, pencemaran air Selangor berulang lagi. Tiga pengarah syarikat termasuk dua datuk beri rasuah jutaan ringgit ditahan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami mulakan berita TV9 malam ini dengan kabar gembira buat peniaga di sekitar Kuala Lumpur. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL kini memberi kebenaran kepada warga kota untuk membuka gerai atau perniagaan secara kecil-kecilan di mana-mana kawasan yang sesuai di sekitar bandaraya mulai Ahad ini. Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata, bagaimanapun peniaga perlu memohon lesen perniagaan sementara yang sah selama 6 bulan di laman web DBKL yang ditawarkan secara percuma. Beliau juga telah mengadakan perbincangan dengan Majlis Perwakilan Penduduk di Ibu Negara mengenai perkara itu agar pihak berkenaan memberi kerjasama dengan melakukan pemantauan di peringkat komuniti. Peniaga juga diingatkan tidak berniaga di lokasi yang boleh mengancam keselamatan awam, menyebabkan kesesakan lalu lintas dan perlu menjaga kebersihan di sekitar ibu kota. Kebenaran itu hanya untuk rakyat tempatan dan tidak terpakai kepada warga asing. Dua individu yang terperangkap dalam tanah runtuh di Banjaran Hot Spring Retreat Tambun Perak ditemui meninggal dunia di bilik jacuzzi resort itu. Mangsa adalah lelaki dan wanita berusia 30-an ditemui kira-kira 9.55 pagi tadi. Kejadian tanah runtuh itu disedari pekerja pada kira-kira jam 1 pagi tadi. Difahamkan ketika kejadian terdapat 4 bilik sahaja yang berpenghuni. Kami baru saja dimaklumkan bahawa dalam lebih kurang 9.55 AM tadi kedua-dua mangsa telah pun dijumpai dan mereka dijumpai dalam kawasan jacuzzi villa tersebut. Dan kedudukan kedua mangsa ini adalah berdekatan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Azmi Osman berkata pihaknya mendapati terdapat pergerakan tanah di kawasan runtuhan. Sehubungan itu, kerja-kerja mengeluarkan mayat dilakukan secara manual dan berhati-hati bagi mengelakkan runtuhan baru berlaku. Mayat kedua-dua mangsa dikenal pasti sebagai O Chi Wei 39 dan Lee Zejun 32 tahun dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainon untuk dibedah siasat. Di Negeri Sembilan, seorang wanita maut selepas kenderaan dinaiki dihempap sebatang pokok getah yang tumbang ketika melalui jalan Kampung Keru Batu 5 Tampin pagi tadi. Bangsa Nur Zalihan Balkish Abdul Majid, 27 tahun, disahkan meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah di dada selepas tersepit dalam kenderaan jenis Pro 2 kancil. Difahamkan ketika kejadian mangsa yang memandu bersorangan dalam perjalanan ke tempat kerja digemencih dari rumahnya di Kampung Ulu Yuh Baru. Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tampin, Pegawai Bomba Kanan Muhammad Helmi Ayub berkata, sebuah jentera bersama 10 anggota digerakkan ke lokasi kejadian sejurus menerima panggilan kecemasan pada jam 8.26 pagi. Menurut beliau, pemeriksaan awal pada kenderaan terbabit menemui mangsa dalam keadaan tidak sedarkan diri tersepit di tempat duduk pemandu. Katanya anggota mengambil masa 45 minit untuk mengeluarkan mangsa dari kenderaan dengan menggunakan peralatan khas. Mayat kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Sebelum ini, wujud kekeliruan berhubung SOP di stesen minyak dan namun hari ini Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan bahawa individu perlu daftar guna aplikasi MySejahtera atau secara manual jika masuk ke dalam kedai di stesen minyak dan ada interaksi dengan orang ramai. Namun jika hanya berada di pam dan tiada interaksi, tidak perlu mendaftar butiran diri. Pendaftaran juga perlu dibuat jika menggunakan surau dan tandas. Yang melakukan pembayaran atau transaksi di dalam kedai di stesen minyak, sama ada untuk membuat pembelian petrol ataupun diesel, ataupun membeli barangan di dalam stesen minyak, di dalam kedai di stesen minyak, ataupun mengeluarkan duit
melalui ATM, maka perlu mendaftar melalui aplikasi MySejahtera ataupun secara manual. Pendaftaran juga perlu dibuat jika menggunakan suraudah tandas. Namun individu yang mengisi minyak di pam dan membuat transaksi melalui kad kredit, debit atau aplikasi tanpa perlu masuk ke kedai dalam stesen minyak, mereka tidak perlu mendaftar melalui aplikasi MySejahtera atau manual. Mereka yang membuat transaksi atau membayar melalui tingkap atau pigeonhole dan singgah mengisi angin tayar juga tidak perlu mendaftar. Bagi individu yang menghantar kenderaan ke bengkel di stesen minyak atau guna khidmat cuci kereta secara manual, mereka perlu mendaftar melalui aplikasi MySejahtera atau manual. Jika menggunakan perkhidmatan cuci kereta secara automatik, mereka tidak perlu mendaftar kecuali membuat pembayaran di dalam kedai stesen minyak. Kes baru COVID-19 untuk hari ini kekal dengan 3 angka iaitu 869 dan 6 kematian, menjadikan jumlah kematian kini 300 kes. Kesemua kes kematian dilaporkan di Sabah membabitkan 4 lelaki dan 2 wanita. Kes baru melibatkan 868 penularan tempatan dan 1 kes import dengan jumlah kes aktif 11,446 kes, manakala kes sembuh 725. Sabah masih menjadi negeri dengan jumlah kes tertinggi iaitu 397, diikuti Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Kluster baru yang dikenal pasti 4 dan 4 kluster juga telah ditamatkan hari ini. Sehingga kini terdapat 82 kes positif COVID-19 yang sedang dirawat di unit rawat terapi ICU yang mana 27 kes memerlukan bantuan pernafasan. Malaysia berada di luar lingkaran api Pasifik, namun kedudukannya agak hampir dengan kawasan gempa bumi dan aktiviti gunung berapi. Untuk itu, andaian negara bebas daripada gempa bumi adalah sesuatu yang tidak tepat. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran rakyat Malaysia dalam menghadapi bencana itu? Laporannya bersama wartawan Izzati Rizan. Fenomena gempa bumi dan tsunami merupakan bencana yang tidak dapat diramal bila ianya akan terjadi. Jika diimbas kembali tragedi 15 tahun lepas, ramai tidak menduga negara boleh dilanda tsunami buat pertama kali pada 26 Disember 2004. Ombak pemusnah itu tercetus apabila berlaku gempa bumi dengan magnitud 9.1 sehingga mengorbankan hampir suku juta nyawa di 14 buah negara. Malaysia tidak terkecuali, 68 orang terkorban dengan Kedah dan Pulau Pinang antara negeri paling teruk terjejas. Menurut timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Muhammad Helmi Abdullah, kesedaran rakyat dilihat masih rendah. Ekoran bencana tersebut jarang berlaku. Seolah mereka yang tentunya di bandar di Kuala Lumpur ni mungkin ada yang berfikiran saya jauh daripada ni kan, daripada ancaman tersebut. Tapi mereka perlu faham juga ada kalanya mereka kadang bergerak ke satu tempat mungkin pergi ke lokasi yang ada ancaman. Jadi penting bagi mereka untuk ada maklumat ataupun pengetahuan tentang kejadian tersebut. Dalam temu bual khas sempena Hari Tsunami Dunia yang disambut 5 November setiap tahun, beliau berkata sejak 2006 pelbagai usaha dilaksanakan kerajaan bagi meningkatkan kesiapsiagaan orang awam dalam menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami, khususnya bagi negeri yang dilihat berisiko. Adalah negeri Sabah semestinya dan negeri-negeri di utara sini Malaysia seperti Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, itu 4 negeri yang dan termasuk juga Perak dan Selangor lah. Di Lembah Kelang juga kita beberapa kali merasa gegaran kan gitu. Yang 2004 tu gempa bumi yang kuat dengan kesan tsunami itu pun memang dirasai di Lembah Kelang itu sendiri. Namun tidak ramai tahu bahawa Malaysia mempunyai sistem amaran awal tsunami yang canggih dan setara dengan negara-negara maju lain. Amaran gempa bumi dapat dilakukan dalam masa hanya 8 minit. Amaran tsunami. Pindah ke tempat selamat dengan serta-merta. Ini adalah bunyi siren amaran tsunami. Tahukah
muka anda terdapat 53 siren yang dipasang di kawasan strategik yang berisiko terjadinya kejadian tsunami, di mana ianya boleh didengari sehingga 3 km. Jadi, jadilah rakyat Malaysia yang peka, jangan sampai terpina-pina ketika amaran ini dikeluarkan sehingga tidak tahu membezakan di antara siren polis maupun bomba. Fikirkan. Saya Luzon melaporkan. Bertemu kembali. Lebih 1 juta isi rumah di Lembah Kelang sekali lagi mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual bermula jam 6 petang tadi. Ia membabitkan 7 wilayah berikutan terdapat pencemaran bau seakan pelarut di Sungai Selangor hingga membawa kepada penutupan 4 loji rawatan air. Dan untuk perkembangan terkini, kita terus saja bersama dengan wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki di lokasi pencemaran. Jadi, Fahmi, boleh anda kongsikan sedikit maklumat terkini yang diperolehi ketika ini? Terima kasih rakan setugas di Sri Pentas. Ya, sekarang saya berada di Taman Velox Rawang bagi mengikuti perkembangan berikutan penghentian loji rawatan air dihintu tegas di Rantau Panjang Selangor. Dipercayai kawasan inilah bermulanya punca pencemaran air berlaku disebabkan pembuangan sisa kimia dari kilang-kilang yang berhampiran seterusnya ke loji kumbahan yang menyebabkan ia terus dialirkan ke longkang-longkang seterusnya ke Sungai Selangor. Dan berikutan itu, loji rawatan air di Rantau Panjang terpaksa dihenti tugas. Dan kalau boleh kita lihat di belakang saya ini, pihak berkuasa sedang melakukan pemantauan dan beberapa langkah telah diambil, antaranya meletakkan activated carbon, iaitu bahan yang boleh menghalang pencemaran ini terus ke longkang-longkang yang berhampiran. Dan sekarang ini berlaku situasi yang disebutkan sebentar tadi. Dan sebentar tadi pada jam 6 petang, Exko Pelancongan Alam Sekitar, Teknologi Hijau dan Hal Ehwal Orang Asli Hiloisian berkata punca ini juga mungkin disebabkan oleh kemungkinan berlaku unsur sabotaj. Berikutan, pihak luas telah melakukan pemantauan sebelum jam 7 pagi tadi bila mana ia merekodkan 0 tun di loji rawatan air Rantau Panjang. Namun kejadian sebaliknya berlaku selepas jam 7 pagi apabila ia merekodkan 4 tun yang mana ia tidak selamat untuk dialirkan punca air ini ke kawasan ataupun untuk kegunaan domestik. Dan itu sebentar tadi. Dan beliau juga memaklumkan sekiranya semua proses pemulihan berlaku dengan baik malam ini, berjalan lancar. Bekalan air boleh dialirkan paling awal kemungkinan esok pagi. Saya kira ini sahaja dulu perkembangan saya di Taman Belok Sarawang ini. Kita kembali bersama rakan tugas di Sri Pentas. Baik, terima kasih Fahmi atas perkembangan semasa itu. Kita terus saja ke laporan selanjutnya. Baik, dalam pada itu, Kerajaan Negeri Selangor berkata hasil pemeriksaan awal pihaknya mendapati pencemaran itu berpunca dari loji kumbahan. Justru tidak menolak kemungkinan insiden pencemaran di Sungai Selangor antara perbuatan sabotaj. Apa pendapat Yang Berhormat Kajang tentang kes pencemaran yang berlaku hari ini 24 jam selepas pindaan kepada enactment luas diluluskan oleh Dewan ini? Saya nak tahu apa sebenarnya berlaku. Saya harap Kerajaan Negeri boleh beri satu jawapan yang memuaskan. Pihak luas Air Selangor dan juga JPS dan juga JAS mendapati lokasi yang mencemarkan Sungai Selangor adalah daripada Plant Indah Water. Lokasi di Taman Velox, VELOX. Dan ini berlaku di Rawang selepas Sungai Gong, selepas kolam Sungai Gong. So ini tempat yang kita dah kena pasti. Kerajaan negeri kata Loisian akan membuat laporan polis mengenai hal ini dan mahu pihak yang bertanggungjawab dikenakan tindakan setimpal. 3 pengarah syarikat termasuk 2 bergelar datuk direman 5 hari sehingga 14 November ini kerana disyaki memberi rasuah berjumlah jutaan ringgit.
kepada pegawai syarikat telekomunikasi untuk mendapatkan nombor telefon pelanggan bagi tujuan penipuan sistem pesanan ringkas SMS. Menurut sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, ketiga-tiga lelaki berumur antara 41 dan 48 tahun itu ditahan di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya pukul 9 malam hingga 11 malam semalam selepas hadir memberi keterangan. Perintah reman terhadap ketiga-tiga lelaki ini dikeluarkan oleh Majlisrit Syahwira Abdul Halim selepas SPRM membuat permohonan itu. Ketiga-tiga lelaki itu adalah pengarah bagi 3 syarikat berlainan. Mereka disyaki telah membayar pegawai syarikat telekomunikasi bagi mendapatkan nombor telefon pelanggan untuk digunakan sedikit penipuan pembekal kandungan menerusi SMS dengan mengenakan bayaran langganan tanpa pengetahuan dan persetujuan pelanggan. Kes disiasat di bawah Seksyen 16B A Akta SPRM. Seorang pengusaha sebuah syarikat perkhidmatan pembersihan mengaku tidak bersalah atas 41 pertuduhan merogol, melakukan ambang seksual dan pertubuhan luar tabi'i terhadap anak kandungnya. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas pendakwaan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Ampang Nur Hazani Hamzah siang tadi. Lelaki berusia 42 tahun itu didakwa melakukan perbuatan itu terhadap anak perempuan kandungnya berusia 15 tahun 11 bulan. Mengikut pertuduhan, dia didakwa melakukan kesalahan berkenaan di sebuah rumah dan kawasan hutan di Bukit Antarabangsa antara Januari hingga Oktober lalu. Mahkamah tidak membenarkan tertuduh diikat jamin selepas mendengar dan menimbang permohonan daripada pihak pendakwaan dan rayuan terhadap tertuduh. Hakim menetapkan 17 Disember ini sebagai tarikh sebutan semula kes untuk serahan dokumen dan lantikan peguam. Media sebelum ini melaporkan remaja perempuan itu bertindak melarikan diri dari rumahnya dari Bukit Antarabangsa pada 1 November lalu akibat tertekan dirogol bapa kandungnya secara berterusan sejak awal tahun ini. Perbuatan itu terbongkar selepas mangsa menceritakan kejadian itu kepada pihak polis yang menemuinya bersendirian di Terminal Bersepadu Selatan TBS ketika mahu pulang ke rumah ibunya di Kuala Nerang, Kedah. Asalnya tanaman terung di kawasan Surau Al-Amin, Bandar Baru, Salak Tinggi, Sepang, Selangor diwujudkan bagi memanfaatkan ruang kosong dan terbiar di sekitar surau terbabit. Namun, siapa sangka tanaman yang ditanam secara vertigasi itu memberi hasil kepada penduduk setempat, malah merapatkan ukhuwah sesama mereka. Kupasannya dalam segmen Bijak Tani, sekali lagi bersama wartawan Izzati Rizan. Melangkah masuk ke kawasan Surau Al-Amin ini, saya kagum dengan inisiatif yang dilakukan penduduk Taman Mawar 2 Sepang ini. Mana tidaknya lebih 100 anak pokok terung sedang berbuah lebat. Menurut wakil surau berkenaan, tanaman terung diusahakan sejak September lalu dan sudah 2 kali memberi pulangan hasil tanaman kepada mereka. Sebab bila kita tengok, bila jalan-jalan petang-petang, kita tengok banyak tanah kosong kat bahagian belakang surau Al-Amin kita ni. So timbulnya idea untuk buat ni, salah seorang daripada sahabat kita ni bagi idea dan cuba dapatkan info-info yang berkenaan dengan projek fertigasi. Dan daripada khidmat nasihat daripada kawan-kawan kita yang ada di Jabatan Pertanian pun, mereka mencadangkan supaya kita mulakan dengan projek terung dulu. Kita dah kutip hampir 20 kilo. Sejak bermula kita tanam pada awal bulan 9 sehinggalah kini dah hampir 2 bulan dan hasilnya kita dapat lihat dan dikongsi bersama dengan komuniti. Tanaman terung katanya dipilih kerana penjagaan tanaman itu lebih mudah dan tidak memerlukan air yang banyak. Selain terung, komuniti surau ini turut menanam nenas dan juga pokok kelapa. Malah menurut mereka, setiap hasil yang diperoleh tidak akan dijual dan akan diagihkan kepada penduduk setempat. Lepas ini kita punya perancangan, insya-Allah kita akan menggalakkan komuniti di sini untuk membuatkan crop rotation. Selepas projek terung mini ini, kita akan Jabatan Pertanian akan memberi bimbingan dan teknikal secara berterusan untuk menggalakkan penanaman kedua, iaitu penanaman insya-Allah dengan tanaman cili api lah. Lebih menarik, tanaman komuniti ini bukan sahaja boleh dijadikan hobi tetapi menghasilkan sayuran yang bebas racun serangga berbahaya. Izzati Rizan, Bijak Tani, Berita TV9.
Laporan antarabangsa. Syarikat farmaseutical gergasi Amerika Syarikat Pfizer mengumumkan vaksin COVID-19 yang sedang dibangunkannya berjaya mencatatkan keberkesanan sehingga 90%. Perkembangan berkenaan sekaligus mendorong pasaran saham melambung tinggi bersama lonjakan harapan untuk menamatkan pandemik yang mengerikan itu. Pfizer mendakwa keputusan ujian yang dilakukan terhadap lebih 40,000 orang menunjukkan pencapaian kritikal dalam usaha menghasilkan vaksin berkenaan ketika jangkitan global kini melepasi angka 50 juta termasuk di Amerika Syarikat yang mencecah 10 juta kes. Vaksin berkenaan dilihat sebagai harapan terbaik untuk menghapuskan kitaran wabak membawa maut itu yang mengakibatkan sekatan ketat terpaksa dilaksana di serata dunia bagi mengekang penularannya. Syarikat itu turut mendakwa mereka berupaya melepasi cabaran akhir untuk mengedarkan vaksin terbabit di Amerika Syarikat akhir bulan ini selain mampu membekalkan hingga 50 juta dos ke seluruh dunia tahun ini dan 1.3 bilion lagi pada tahun depan. Donald Trump yang belum mahu mengaku kekalahan dalam pilihan raya Amerika Syarikat memecat setiausaha pertahanannya Mark Esper. Menerusi kenyataan di laman Twitternya, Trump menjelaskan Mark Esper telah dipecat dan beliau mengucapkan terima kasih di atas perkhidmatannya. Ketika tempoh perkhidmatan Trump berbaki kira-kira 10 minggu lalu, perkembangan itu menimbulkan kebimbangan bahawa beliau akan mengambil langkah sama terhadap beberapa pegawai kanan pasukan keselamatan negara itu. Laporan mendakwa Trump dipercayai mempertimbang untuk memecat pengarah Biro Siasatan Persekutuan FBI Chris Wray dan pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA Gina Haspel memandangkan mereka tidak menyokongnya. Haspel adalah setiausaha pertahanan keempat dalam tempoh pentadbiran Trump. Pemecatan itu menunjukkan hubungan tegang yang memuncak antara Presiden dan Pentagon. Trump sudah menamakan Christopher Miller, Ketua kepada Pusat Anti Kekerasan Kebangsaan, sebagai pemangku setiausaha pertahanan. Glee, kucing yang terkenal sebagai penjaga Hagia Sophia, dilaporkan mati selepas sakit sejak September lalu. Berita kematian haiwan berkenaan dikongsi menerusi akaun media sosial Gubernur Istanbul Ali Yerlikaya. Menurut Yerlikaya, beliau berasa sangat duka cita atas kematian Glee. Kucing Hagia Sophia itu dirawat di klinik haiwan persendirian di Leven sejak 24 September. Glee kemudian disahkan mati kerana usia tua. Kucing betina itu menjadi begitu popular pada 2009 selepas Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Barack Obama, mengusap haiwan terbabit. Sukan. Liga Bola Sepak Malaysia MFL hari ini mengemukakan rayuan kepada Majlis Keselamatan Negara MKN agar mempertimbangkan semula keputusan menangguhkan saingan Piala Malaysia 2020 berikutan penguatkuasaan PKPB. Keputusan yang dibuat mesyuarat khas ahli lembaga pengarahnya disertai dengan penyediaan perancangan khusus untuk meneruskan kempen iaitu melaksanakan SOP yang lebih ketat termasuk mengadakan perlawanan secara berpusat quarantine base. Kita akur dengan keputusan tersebut, tetapi membuat rayuan sekali lagi agar Piala Malaysia dapat dijalankan peringkat quarter final Sport Air dan juga akhir di negeri-negeri yang tiada PKPB. Perancangan terbaru dan rayuan itu turut disokong oleh 8 pasukan yang layak ke suku akhir, menyaksikan mereka bersedia beraksi mengikut SOP dan syarat seperti yang ditetapkan oleh MFL dan MKN. Kurang pekerja tidak mengapa, tetapi kerja tetap jalan. Visual penutup hari ini memaparkan gergasi e-dagang Cina Alibaba menggunakan perkhidmatan 1,000 robot logistik sempena jualan single day jualan beli belah terbesar di dunia. Duduk di rumah dan keluar hanya jika perlu. Saya Ahmad Barzan dan Assalamualaikum dan selamat malam.